Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah, berterima kasih kepada Allah di atas segala apa jua nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Maka tidak dapat tidak sebagai hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulut-mulut mereka mudah untuk menyebut alhamdulillah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seafdal zikir yang kamu ketahui ialah kalimah la ilaha illallah, dan seafdal doa ialah alhamdulillah. Jadi pada hari ini banyak mana kita ucap alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sama ada nikmat yang berbentuk duniawi kita, makan minum kita, boleh bergerak kita, boleh bercakap kita, boleh pergi ke hulu ke hilir, dan lebih-lebih lagi nikmat ukhrawi, nikmat akhirat, nikmat ibadat. Jadi kita ucap alhamdulillah. Dan hari ini banyak mana kita ucap alhamdulillah sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa memberikan nikmat tersebut kepada kita. Jadi hitung diri kita, hisap diri kita, adakah kita ni termasuk dalam golongan-golongan orang yang sentiasa bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita di antara doa yang kita kena minta tolong dengan Allah. Tuan-tuan muslim muslimat, di antara doa yang kita kena minta tolong dengan Allah, Nabi ajar khusus, iaitu Allahumma a'inni ala zikrika yang pertama, wa syukrika yang kedua, wa husni ibadati yang ketiga. Nabi minta, ya Allah, tolonglah aku nak ingat kepadamu ya Allah. Itu yang pertama. Nak ingat Allah ni pun bukan suatu benda yang mudah. Jadi Nabi minta tolong dengan Allah. Rasulullah SAW sendiri minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah kita ni betul lagi tak? Jadi kita ni lagi-lagi lah. Sebab hati kita ni nak wayaknya, nak banding dengan hati Nabi SAW tak serupa. Nabi 24 jam hati dia, sama ada sedar ataupun dalam keadaan tidur,
24 jam dengan Allah Ta'ala. Kita dalam ibadat pun tak bersama dengan Allah. Apatah lagi kalau tidur, orang usung lepas sungai, tak khabar. Nih, dak sungguh. Dalam ibadah, dalam sembahyang pun ni hanya mulut saja, tapi hati tak bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak wayaknya betapa susahnya nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Dak kita sembahyang dah tu, sembahyang belum tentu ingat Allah. Mungkin hanya jasad kita perlakuan, tapi hati ni tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi ajar kepada kita, minta tolonglah kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk ingat kepada Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi ajar minta tolong dengan Allah untuk bersyukur pada nikmat yang Allah berikan pada kita. Hari ni tuan-tuan, banyak mana kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat sejak daripada kalau hari ni bangun daripada tidur sehinggalah kepada lah ni. Banyak mana mulut kita mengucapkan alhamdulillah, syukur, terima kasih ya Allah. Boleh bangun pagi tadi alhamdulillah. Ada orang tak bangun-bangun. Bangun bila? Pada mahsyar tu. Dia kena molek. Kita ni alhamdulillah Allah beri lagi peluang. Kalau banyak dosa, peluang untuk taubat. Dan peluang untuk buat amalan-amalan lagi. Jadi tidak terima kasih kepada Allah yang sentiasa memberi pelbagai nikmat kepada kita. Dan yang terakhir, Nabi ajar minta nak comel amal ibadah, nak baiki ibadat-ibadat yang kita buat ni. Mudah-mudahan kita sembahyang, kita belajar, kita mendengar, ya Allah, membaiki ya Allah diri aku ya Allah, perjalanan hidup aku ni ya Allah, di hujung-hujung akhir umur hidup aku ni ya Allah, membaiki landasan hidup aku ni supaya betul ya Allah, membaiki hati aku ni supaya betul denganmu ya Allah. Dah tak belok denganmu ya Allah. Sebab apa? Lama dah kita belok dengan Tuhan. Zaman-zaman muda, zaman-zaman kita kerja-kerja itu, dan ni pun belok lagi. Tapi nak minta Allah baiki betul landasan hidup kita ni. Antaranya Allah baiki dalam amalan-amalan yang kita buat sehari-harian. Jadi tuan-tuan muslimin, itulah di antara doa-doa yang Nabi ajar kepada kita supaya kita kena minta dengan Allah. Sebab tu kita minta sama lepas pada sembahyang. Cuma kita minta tu kita tak faham apa yang kita minta dengan Allah. Tu imam baca, ataupun kita sembahyang pun kita sendiri pun baca. Cuma kita tak faham apa yang kita minta dengan Allah. Allah ni dia fahamlah, tapi kita tak faham. Sebab itulah kita tak baiki sembahyang kita tak baiki, tak usaha nak comel ibadat-ibadat yang kita buat selama ni. Baik. Okey, tengok kitab kita lah. Tengok sambungan kitab kita. Muqaddimah 15 minit dah. Ada masa 15 minit lagi nak kisah. Tak apalah. 15 minit lagi royak lah ni. Buti-buti lah Ustaz. Masuk iso dah ni. Baik, tengok sambungan kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa. Kita ni sentiasa kena beri peringatan. Walau alim setara mana pun kita, walaupun abid kuat ibadat kita, kena ada mau'izah, peringatan. Supaya apa? Supaya berhati-hati semua dalam kehidupan kita atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi sambungan kitab malam ni muka surat yang ke-12, bab yang baharu, iaitu al-babu ashir fi bayani haqqil mar'ah ala zawjiha wa qati'i silatil arham. Bab yang ke-10 pada menyatakan berkenaan dengan hak-hak orang perempuan ke atas suami dia, dan waqati'i silatil arham, iaitu orang yang memutuskan hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan. Bermula bab yang ke-10
pada menyatakan hak perempuan atas suaminya, dan orang yang memutuskan berkasih-kasihan dengan segala keluarganya, maka telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula wajib atas laki-laki mengajar segala ahlinya akan tertib mengambil air sembahyang dan niat tayamum dan mandi janabah dan mandi haid dan mandi nifas dan mandi istihadah dan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, dan meninggalkan mengumpat dan mengadu dan menegahkan, yakni jangan berdusta, dan menjauhkan daripada segala dosa. Baik. Jadi bab yang ke-10 ni dalam kitab ni dia membicarakan ayat berkenaan dengan hak seorang perempuan ataupun hak seorang isteri terhadap suami, ataupun hak seorang anak perempuan terhadap ayah dia. Jadi kita ni tuan-tuan muslimat, tiap-tiap kita ni ada isteri, dan tiap-tiap kita ni ada anak perempuan dan juga anak laki-laki. Maka menjadi kewajipan ataupun menjadi amanah, tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ahli-ahli isi rumah kita. Antaranya Allah Taala sebut ku anfusakum wa ahlikum nara. Surah At-Tahrim. Menjagalah diri kamu, kita jaga diri kita. Wa ahlikum, dan ahli-ahli keluarga kita, isi-isi rumah kita. Kalau ada seorang isteri, seorang. Kalau dua orang, dua. Kalau tiga, tiga isteri. Kalau empat, lima tak ada. Siapa empat lah. Tu pun Piramli kata kadang-kadang. Nak rayaknya jarang orang Melayu ni siapa empat. Kalau dalam kampung kita ni adalah seorang. Tu pun kalau ada. Tu kalau isteri. Kalau anak, ikutlah. Ada berapa orang anak. Wa ahlikum nara, daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maknanya pelihara diri kita dan ahli keluarga kita daripada buat sesuatu yang menjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kena pelihara, ataupun kena sekat, ataupun kena royak, ataupun kena beritahu sesuatu yang boleh menyebabkan Allah marah terhadap diri kita dan juga terhadap ahli-ahli keluarga kita sekiranya kita buat sesuatu yang melanggar perintah Allah dan meninggalkan akan suruhan-suruhan dia. Allahu Akbar. Jadi besar tanggungjawab seorang suami ni, besar tanggungjawab seorang laki-laki ni. Sebab itulah kata Nabi SAW, bermula wajib atas orang laki-laki, sama ada dia ni suami ataupun dia ni seorang ayah, mengajarkan akan segala ahlinya. Dia kena ajar. Tu tanggungjawab pertama seorang suami dan tanggungjawab pertama seorang ayah. Dia kena ajar dulu ahli-ahli dalam rumah dia tu. Ajar berkaitan dengan apa? Iaitu berkenaan dengan agama. Yang pertama, ajar kenal Allah. Allah ni siapa? Sifat-sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus, nama-nama Allah. Kena ajar, kena royak, kena beritahu. Tak. Kemudian ajar berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena royak berkenaan Rasulullah. Kepentingan kita beramal dengan sunnah-sunnah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Esok-esok mudah-mudahan kita dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena royak, kena sebut, kena beritahu. Dan di antaranya lagi, kena royak, kena ajar kepada isteri ataupun anak-anak berkenaan dengan hukum hakam dalam agama.
halal haram, bab ibadah, bab solat, bab semayang, kena ajar. Dia sebut di sini yang pertama, tertib mengambil air semayang. Sebab apa kena ajar tertib mengambil air semayang? Kerana bermula nak buat sesuatu amal, sesuatu ibadah, dimulakan dengan taharah antaranya, bersihkan diri kita daripada hadas. Antaranya mengangkat akan hadas kecil, ambil air semayang, ambil wuduk. Jadi wajib bagi seorang suami, dia cek isteri dia ni pandai ke dok ambil air semayang. Kalau kita hari ni kali cek ke dok pakai dok dok. Kita bakal borong pandai dah lah tu. Moga orang puan kita sekolah agama, kita ambil dia dulu contohnya, ataupun kira-kira pandai lah. Dah kalau dah lepas dah, pandai dah, alhamdulillah, selamatlah kita. Kalau tak pandai, tak lepas, dosa kita suami ni. Ingat mudah ke jadi suami? Kita bila jadi suami, sah akad nikah kahwin, sengih suka. Sembahyang sunat tu sengih lagi. Sembahyang sunat lepas daripada akad nikah tu. Siap lah ni. Sengih suka. Padahal tak khabar tu. Masa kita kocok tangan bersama dengan wali, ayah dia tu, ataupun tok qadi tu, yang diwakilkan tu. Nah, gapo dia kita kocok tangan, kita tunjuk tangan tu. Aku terimalah akan nikahnya, aku terimalah yang sebenar-benarnya akan segala dosa pahala dia. PA perangai dia. Hak tepat kurang, tepat lebih dia, semua tanggung atas aku belaka. Atas akad nikah kita kepada isteri kita tu, kita terima dia. Ayah dia tak ada dah. Ayah pun sengih. Aku suruh anak aku ni kemu. Lepas bebanan dia. Siapa pula yang tanggung? Kita, suami. Boleh ke kita rupa-rupanya tak anda semayang? Tak anda semayang, ambil air semayang pun tak anda. Tukar. Basuh muka dulu ke basuh tangan dulu? Dah. Dah kita mana wajib cek? Ke aja cek? Abeli tak aja cek? Dah. Kita hanya sengkar je lah. Sengkar. Kadang-kadang kena perhati tengok. Dia ambil air semayang, betul ke tak betul? Mana suami-suami kadang-kadang tak era. Bukan kata apa nama ni, orang-orang yang pandai dah. Ada setengah daripada mereka tu kadang-kadang pasal ibadat isteri, pasal ibadat ahli rumah ni tak cara kabut. Dia hanya pada buat dia saja. Tak boleh tu. Beramal kita, tapi ahli-ahli rumah kita kena kita ngecakno. Lepas ke tak lepas, ilmu fardu ain ni tuan-tuan muslimat. Kita duduk masjid hari ni. Kita hadir, orang rumah kita lagu mana? Duduk rumah. Ahli-ahli kita, anak-anak kita lagu mana? Sesar ada lagi masalah fardu ain ni atas mereka. Sebab kewajipan mengajar ilmu fardu ain ialah jatuh pada suami dan jatuh kepada ayah. Bukan jatuh pada ustaz, bukan jatuh kepada orang-orang alim, tapi mula-mula jatuh dulu kepada seorang suami dan seorang ayah dalam keluarga tu. Mana hak tak ambil berat, tak bercara pasal berkenaan dengan agama, berkenaan dengan ilmu fardu ain anak-anak, isteri ahli rumah dia. Jadi ambil air sembahyang betul dah, comel dah. Makna kenalah dengan basuhannya dan seumpamanya. Cuma ramai di kalangan kita ni yang gagal dalam mengambil wuduk, dalam mengambil air sembahyang. Walaupun sah mengambil air sembahyang kita, tapi amalan ataupun ibadat ambil air sembahyang tu ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak terima amalan ambil sembahyang tu. Di antaranya
ialah menyalahgunakan air ketika mengambil wuduk, mengambil air sembahyang. Hak ni ramai gagal tuan-tuan muslimat. Hak ni kalau sebut gak tak belagah angin lalu. Marah demo. Tapi kena sebut sebab dia maksiat, sebab dia dosa. Ambil wuduk, ambil air sembahyang ni ibadah. Nabi ajar. Bahkan dalam agama kita nak buat pekerjaan apa-apa pun. Kalau hak sembahyang tu wajiblah, hak lain-lain. Nak belajar, nak pergi musafir, nak mendengar, nak baca kitab, baca buku, dalam keadaan kita ni bersih. Ambil wuduk, ambil air sembahyang. Dah. Jadi dalam mengambil air sembahyang, ramai mana orang-orang yang terkadang buat dosa, buat maksiat dalam ibadat tersebut. Antaranya membazir dalam penggunaan ambil air sembahyang. Kalau di masjid boleh tengok. Di masjid boleh tengok tahi buka paik ambil air sembahyang tu. Biarlah kena sebut, kalau tidak tak sebut jadi tak ingat. Yang ada dah ustaz lain sebut tak apa. Ia kena pakat-pakat royak, pakat-pakat sebut. Supaya apa? Jadi peringatan. Kalau seorang sebut mungkin tak ingat. Kalau orang ramai-ramai pakat sebut mungkin jadi ingatan. Nak ambil air sembahyang, takut-takut jadi mengambil pembaziran dalam ibadat yang kita buat. Buat dosa, buat maksiat dalam ibadat air sembahyang itu. Kita ambil air sembahyang, buka paik. Buka slow ke buka kuat? Tanya masjid PIN ni. Habis ring, habis meta buka tu. Kalau paik jenis kepala besar tu, besar mana beli paik besar tu? 3 suku. Kohor sedap kita basuh. Dah. Tangan basuh tu tak apa lah. Tangan basuh tangan, kita gunakan air tu tak apa. Time komo, masukkan air ke dalam mulut. Pala paik tu tutup tak? Tak bila, tutup tak bila. Dok. Agak-agak tak tutup. Jarang orang tutup. Bila pala paik tu tak tutup, agak-agak air hak jatuh ke bawah tu, hak turun tu, dikira air apa benda tu? Dikira air apa tu? Air yang membazir. Masuk mana? Masuk dalam longkang. Air yang membazir ataupun dipanggil air hak khinak. Air hak kita khinak tu. Allah ayat dalam Quran, innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin. Orang bazir ni ialah saudara mara syaitan. Nak ayatnya Allah ayat dalam Quran, mereka-mereka yang perangai membazir ni ialah saudara mara syaitan. Bukan bab air saja, tak kira lah bab-bab banyak perkara pun. Tapi dalam bab wuduk kebanyakan membazir air. Koma sekali, berapa minit kita berkoma, berapa saat jatuh air tu banyak mana. Kemudian berkoma pula, jatuh air pula, berkoma pula, jatuh air pula ke bawah tu. Kemudian masuk air ke dalam hidung. 3 kali mbok jatuh. Kalau tak ada beledi bawah tu ataupun tak ada ton drum hak warna biru tu, bakali penuh bakali. Tu kalau atas orang. Dah. Basuh muka pula. 3 gonyoh muka tu, air tubik. Kalulah air tu air masjid, air orang wakaf, air infak, air sabil, maka hukum dia haram lagi berdosa. Tapi ramai orang beramal, ramai orang buat. Dah takkan nak tutup sama ustaz. Pasal muka tutup, lepas tu muka pula tutup pula. Sebab apa? Sebab bukan air kita. Bukan hak kita. Kalau hak kita, rumah kita, air kita bayar, jadi jatuh kepada makruh hukum dia. Walaupun makruh tapi tak comel membazir itu.
Air sabil kita basuh lebih daripada 3 kali, jadi 4 kali. Basuhan keempat tu pun dosa dah. Sebab apa? Sebab bukan hak dia duduk situ. Jadi ramai orang hak gagal dalam bab mengambil air semayang. Walaupun ambil air semayang betul dah. Betul dah ambil muka dulu baru tangan, betul dah. Tapi ramai gagal dalam penggunaan air. Kita nak buat ibadat, tapi dalam masa yang sama buat dosa dan buat maksiat. Agak-agak Allah suka ke tak? Allah kenal ke? Tak. Jadi begitulah ibadat kita, semayang kita. Bapa jadi tak sedap, bapa jadi tak khusyuk. Sebab apa? Sebelum daripada ibadat tu buat dosa, buat maksiat dah. Hak ni kena beki ni. Tak kira mana-mana. Deh, kalau basuh kaki tu Allahu Akbar. Kalau kita ni ada kolah, basuh kaki ni gayung kaki kanan saja, bau cuah. Padahal tak cemar, tak kotor pun. Tapi nak rayaknya jenis berahi basuh kaki tu Allahu Akbar. 45 ni gayung. Hak tu bawa kaki kanan tu, kaki kiri ni gayung lagi. Jawab dia pakai kaki saja 12 gayung. Allahu Akbar. Tu atas orang. Dah kalau 10 orang, sebab tu kalau bil api, bil elektrik, bil air dah meningkat, meninggi naik. Doa kita tiap-tiap minggu kita tabung mustahil, kita bayar suria seminggu. Deh, kita bayar, ada bagian kita. Hak kita bubuh dalam tabung tu, hak kita bubuh dalam apa nama ni, tabung bergerak ke tabung tak bergerak ke dalam masjid tu, bukannya untuk bayar tak semestinya untuk bayar jadi tak boleh kita cagar atas tu. Jadi hak ni kita kena beki ni. Kita tak setuju ni. Tak setuju ayat aku, tak setuju tak ayat lagu tu, ikut aku lah. Mungkin aku buka pahit air. Tak. Kalau air kita tak apa, ni air sabil, air khok ramah. Tak boleh. Kita buat mudah-mudah, kita khianat. Khianat tu berdosa tuan-tuan muslimat. Nampak janggut tak panjang, pakai jubah, pakai piyah, tapi khianat dalam ibadah. Ni tak luluh. Tak luluh. Tapi jangan marah royak je tu. Kalau tak sikut pun sudahlah. Siapa kesuk kita? Tak sungguh. Tengok buka pakai air tutuplah. Arwah Tok Guru ni Aziz, kalau tengok dia ambil air semayang. Dia ambil air semayang. Air semayang ni sebenarnya kalau ikut kas botol air mineral besar tu cukup dah. Tapi kita kalau besar tu kan baru dia 2 kali komo baru. Banyak lagi tu. Tak ada. Baru dia 2 kali komo. Sebab apa? Mana cukup ustaz. Sebab kita ni jenuh dengan air. Mewah dengan air. Sebab itulah kadang-kadang kalau ambil air semayang pakai botol air mineral berasa tak sedap ya. Arwah Tok Guru ni Aziz, bila dia ambil air semayang dia tutup. Tutup gonyoh tangan apa. Dia nak ajar tu. Nak ajar kepada masyarakat ni. Kalau orang ambil perhatian, dia akan ambil sehingga sekecil-kecil perkara dalam bab wuduk tu. Maknanya yang ambil perhati. Sebab apa? Takut Allah marah atas sesuatu ibadat yang dia buat. Siapa gitu doa lalu. Kalau kita ni belum ni kita berasa lagu mana? Tak berasa apa? Abang berasa lagu mana belum ni? Berasa tak asal gap, tak asal salah ke ambuk pun. Berasa tak salah ke ambuk pun. Sebab apa? Persekala. Dah buka pahit bu dah seumpama. Hak ni ramai yang gagal. Tak kira ustaz, tak kira tok imam, tak kira tok bilal, tak kira orang masjid, ejiki masjid, haji ke tak haji, tak kira. Ramai yang gagal dalam bab ambil wuduk, ambil air sembahyang, ia membazir air itu. Bazir.
Dah kita ambil semaya di rumah ustaz ambil lah air semaya di rumah. Air yang kita bayar bulan-bulan kita bayar. Tapi bazir tu pun tak comel juga. Nak ayat sini bahawa tiap-tiap sesuatu tu dia ada hak dia. Dalam bab wudu, bab apa. Hak ni kena tekan dalam masyarakat kita. Allah kira bukan masalah kira ni. Masalah bukan masalah kira. Sebab itu ialah bukan hak kita. Kita khianat. Tak boleh. Minta maaf deh. Takut-takut tak lagangi lah aku taubat. Nak ambil air semayang pun ya komen juga ikut orang nak ambil air semayang ke mana. Ada juga biasa lagu tu. Jangan marah. Ni royak. Sebab esok-esok takutnya Allah nak jadi kebajikan tapi tak jadi kebajikan. Wuduk-wuduk kita ambil tu Allah tak terima. Setuju tu? Setuju tak apa. Takut tak setuju. Tak belagangi ke royak. Allahu akbar. Jadi hak tu ramai yang gagal. Termasuklah kita kena royak, kita kena sebut, kena pesan pada siapa? Pada ahli-ahli umur kita. Tak, kena sebut, kena royak. Bukan hanya sekadar ambil air semayang saja, tapi akhlak adab dalam ambil wuduk tu pun kena ajar akan dia. Kena ajar akan dia. Tertib-tertib ambil air semayang. Kena ajar. Ada orang ambil air semayang ni kadang-kadang lalu air gitu ya. Basuh muka, cucu air gitu ya. Tak gonyoh, tak gosok. Tak cukup syarak dia tu. Kalau basuh tangan pakai lalu gitu aku air. Kena gonyoh. Kena gosok, kaki pun sama. Bukan baik juga pakai hola gitu. Tak gonyoh, tak gosok. Kena molek, tak rata, tak sampai pada kulit-kulit tempat-tempat yang sepatutnya kena pada air tapi dok. Kenapa tak gosok? Allahu akbar. Tu ibadat tamu. Kena ajar dia cara tertib ambil air semayang. Dan kita hari ni ajar dah. Anak kita 10 orang. Pernah tak kita tengok dia ambil air semayang? Kalau hak kecil-kecil boleh tengok, besar-besar pakai dok. Pakai dok. Betul ke tak betul tu? Kalau sekolah kita boleh cek lah. Kita tengok anak-anak murid ambil semayang. Dah kalau dah habis sekolah dah, kena molek sekolah menengah, tukar lagi ambil semayang. Muka kau tangan dulu. Itai masuk tangan dulu. Kaki tu tak ikut kiri dulu. Siapa dia berdosa kalau lagu tu? Ayah. Siapa dia berdosa? Suami tak ajar. Dah. Nampak kecil yang benda ni. Kita masjid nak hari jemaah 5 waktu. Kuat amat ibadat tapi ahli ni tak susah. Jawab dia tak lepas kita tuan-tuan muslim-muslimat. Nak ayatnya nak masuk syurga Allah ni bukan kita seorang, tapi ahli-ahli kita ni nak masuk attack. Nak ikut attack. Kena molek. Dengan kita tak boleh masuk. Sebab apa? Tak lakih dia. Kih tak susah dengan dia. Hak belakang-belakang kita ni. Tak. Isteri kita, anak-anak kita, Allahu akbar. Sebab tu besar tanggungjawab seorang laki-laki ataupun seorang suami ni. Sebab tu Nabi kata wajib hukum dia. Seorang laki-laki, suami ataupun ayah mengajar akan anak-anak dia, ahli-ahli dia tertib ambil air semayang, air wuduk ni. Dan niat tayamum. Kalulah air wak tak ada, nak bertayamum. Nak tayamum lagu mana? Ni bapa tak semayang, tak ada air. Pah tak semayang kesud. Kena ajar tayamum. Tak ada air, guna debu-debu untuk bertayamum. Sakit yang tak boleh guna air, guna debu-debu bertayamum. Nak tay-tay kita butuh, sakit, duduk hospital, tak boleh nak pergi bilik air. Ramai mana tak semayang? Duduk hospital. Ikut anda orang nak tak semayang pun. Dia jawab lagu tu. Ramai mana tak solat, tak semayang?
Bila mari sakit, bila mari ujian, mari satu musibah, atas dia. Ramai tuan-tuan muslimah. Tak siapa masuk waktu semayang, tak semayang. Tapi tak siapa makan, congok-angok, duk cokor tunggu atas beg tu. Isi yang bagi ke nak akeh. Apa perut dah ni. Padahal baru makan saning. Bubur nasi lekat lagi di misa ni. Mutih tak ada nak sapuh lagi. Tanya dah nasi nak okey pula. Allah. Dah. Siapa masa tidur, tidur. Siapa masa makan ubat. Misi ubat tak biar gitu. Nak tidur dah ni. Pesan ke misi tu. Tapi masuk waktu semayang, tak semayang. Allahu Akbar. Nak duduk mana agak-agak kita ni? Tak percaya lagi. Terang kita tengok kalau wak jetih tu, wak 7, wak 6. Deh. Masuk waktu semayang masing-masing wak kerah. Deh, wak tahu. Siapa masuk waktu makan, bangun duk cokok. Siap sedia dah ni. Tarik meja buh depan, tunggu misi tolak troli. Allahu Akbar. Makna hidup ni makan minum, makan kedarah ya. Dak. Jangan gitu. Kalulah hal kata lagu tu musibah jatuh ke atas kita. Bila sakit ni tak boleh nak ingat Allah. Antara tak boleh nak ingat Allah, nak buat ibadat tak boleh. Nak semayang tak boleh. Orang lain boleh. Tak. Kena molek sak rokok boleh lagi. Misi nak terbit mata, nak duk buah pohon tu. Tak, kita tak alik. Pakai wajib sakit tu. Duk buah belah-belah gulung rokok, belah-belah berasak dulu. Ada masa tu, tapi untuk semayang tak ada. Allahu Akbar. Gitu lah tengok, gitu lah perhati. Orang lagu ni sungguh. Sebab apa? Waktu sihat, waktu segar, tak ambil berat lah mana berkenaan dengan amal, berkenaan dengan ibadah. Tak kira laki-laki perempuan serupa lah. Perempuan lagi lah. Kalau dah tak berat lah mana berkenaan dengan semayang, berkenaan dengan ibadat ni. Jadi ajar berkenaan dengan tayamum dan mandi janabah, mandi wajib kena ajar. Ni semua ilmu fardu ain. Kalau tak lepas tak susah. Kita tak lepas sama ada laki-laki, kita ni orang laki-laki, anak laki-laki kita ni, ataupun kita ni anak perempuan, siapa kelak ni tak lepas lagi belajar ilmu tentang fardu ain, maka berdosa mak ayah kita. Berdosa ayah kita. Kenapa? Tak lepas dia ajar kita. Jadi kita lah ni mak ayah kita mati dah dalam kubur tu. Tak, kalau hak mati lah. Kalau hak hidup tu mungkin lah. Hidup tapi sakit, duduk di rumah, lantar atas katil, atas lembek. Jadi dosa dia ni sehingga mana? Sehingga berterusan selagi tak lepas kita belajar sendiri. Jadi kita ni bila dah jadi lagu tu, kita usahalah belajar nak lepas tuntutan belajar ilmu fardu ain ke atas kita. Mudah-mudahan terangkat dosa mak dan ayah kita hak yang gagal beri ilmu fardu ain atas kita. Sebab tu kena pergi belajar, kena dengar ustaz mari belajar, kita kena pergi. Orang buka kitab, kita kena mari duduk tak ada telinga. Sebab tu ulama kata fasik. Seseorang yang mana ada orang mari masjid mengajar akan suatu ilmu, terutama ilmu fardu ain, dan dia ni tak pandai lagi. Jadi fasik. Tak ambil hera, tak ambil sana. Ramai mana lah kampung kita ni. Ngajar dia masjid demo. Ajar bak semayang. Bak semayang lama dah kita semayang. Semayang kita ni lama dah, puluhan tahun dah. Dah. Tapi betul tak? Tahu. Pakai baca bis. Bagian bis saja tu puluhan tahun dah. Tak betul lagi. Bila orang mengajar tak usah mari, tak usah dengar. Jawab dia buat amal ibadat dan jahil. Kena molek jatuh fasik. Fasik ni lagu mana? Berdosa sama dia selagi tak lepas tuntutan belajar. Belajar ni wajib.
Atas-atas tiap-tiap orang beriman, orang muslim. Nabi sebut dalam hadis dia, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ni faridah, wajib atas tiap-tiap orang muslim dan muslimah. Orang lelaki, orang perempuan. Jangan orang lelaki saja belajar, orang perempuan tak belajar, tak boleh. Dua-dua kena belajar. Dah. Jadi jangan sombong bila ada orang mari mengajar, orang mari buka kitab, kita mari tak ada telinga ya. Mari dengar ya. Mudah-mudahan bila kita faham, kita reti, terangkat dosa mak dan ayah kita, hak yang dia jadi kewajipan bagi dia ajar kita sepatutnya. Dah lama mana dah ni? Allah. Dah lama. Dah kita nak agak-agak Allah azab mak dan ayah kita. Kerana apa? Kerana asbab mereka tak ajar kita. Suka kalau kita tengok dia ni masuk neraka. Allah. Kalau boleh tak lah. Jadi tanggungjawab anak antaranya melepaskan kewajipan belajar menuntut, dan juga kewajipan kita ni membebaskan mak dan ayah kita daripada api neraka Allah Ta'ala. Bukan sekadar doa saja. Bahkan kewajipan mak ayah tu ke atas anak tu kena ajar anak-anak. Dan mandi janabah, mandi wajib pun kena ajar juga. Kadang-kadang tak erti mandi wajib. Puluhan tahun. Mandi tu mandi tapi tak erti. Gapo dia? Antaranya rukun-rukun mandi wajib. Gapo dia yang kena ada? Ada berapa rukun mandi wajib? Tahu tak? Pakai mandi gitu. Yang pertama kena niat. Kalau tak niat, ia tak jadi mandi wajib, ia tak jadi ibadah. Yang kedua, kena ratakan air pada seluruh anggota-anggota tubuh badan kita ni. Jadi kena ajar juga pada orang-orang perempuan. Kalau orang perempuan hak jenis pesem, ada subang tu. Ada subang, anting-anting. Kita panggil apa dia sini? Subang lah. Subang linga tu. Ia tebuk subang linga tu, dikira anggota yang zahir. Maka ketika dia nak mandi wajib, dia kena ratakan juga. Sama ada dia goncangkan lukat selebat telinga supaya air itu sapa. Kalau tidak, tak sah. Ada ulama kata. Jadi orang tina kita kalau tak ada lubang telinga, tak pakai subang, tak pakai anti-anti, tak apalah. Maka kalau dia mandi pun rata air. Hak takutnya kalau hak jenis pakar tu. Kadang-kadang mandi, pakai mandi lagu tu. Takut-takutnya tidak sampai air. Jadi tak sah lah mandi wajib kita itu. Jadi bila tak sah mandi wajib, sembahyang dalam keadaan ada hadas, dosa hukum dia. Dalam bab mandi wajib ya. Tapi ramai tak susah. Kena ajar anak-anak perempuan, kena ajar anak-anak laki-laki. Dan mandi haid, orang perempuan, isteri-isteri. Gapo dia mandi haid ni? Mandi mengangkat hadas besar. Bila dia mari haid dan kering akan darah haid tu, kena ajar mandi wajib tu. Tadilah dah kena pesan, kena ajar. Berlaku dalam masyarakat kita hari ni di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah, anak-anak perempuan kadang-kadang banyak hak kena gangguan-gangguan jin-jin, histeria. Antaranya kerana apa? Kerana masalah haid, darah haid yang keluar daripada mereka, dan mereka ni tak cermat dalam membersihkan darah-darah tersebut. Kena molek jenis hak pakai pek tu, pakai gulung-gulung lepas dalam tong sampah. Haning lah yang menjadi kesukaan bagi syaitan, iblis, jin, makanan dia. Dia kata manis darah lemon ni, sedap darah kotor tu. Sebab itulah kena ajar cara bersih, kena cucur air, kena basuh.
biar mengalir dalam lokal, dalam apa nama ni saluran parit tu, masuk dalam saluran apa nama ni tong dan seumpama tu, supaya apa? Bersih. Jangan pakai pek darah yang ada gulung-gulung tahu dalam tong sampah, tak cucu. Hak ni yang menyebabkan mudah atas seseorang perempuan tu kena nyakit. Royak dah kepada anak, kepada isteri, tak royak. Hak tu kena gangguan. Kena mari go tu, mari go ni. Tak akan nak berubah. Deh, antara sebab apa? Jin ni dia suka nem dah hak cemam, nem dah hak kotor. Iblis duduk. Dan bila dia dah rasa sedap, manis, lazat, mudah. Nak kita orang bagi orang perempuan ni bila mari haid, dia tinggal belakang. Semayang tu memang wajib dah, tak semayang. Baca Quran tu memang tak baca Quran dah. Pagar hak lain pun tinggal habis. Zikir tak ada, selawat tak ada. Pagar-pagar yang dia kena bina ketika dia ni lemah. Orang perempuan ni bila dia tak boleh buat ibadat, dia mari haid, lemahlah dia dari sudut agamanya. Nak semayang tak boleh, nak puasa tak boleh, nak baca Quran tak boleh. Jadi nak pagar dengan apa? Pagar dengan ingat Allah, antaranya dengan zikir, dengan doa, ataupun dengan ayat-ayat Quran yang diniatkan sebagai zikir ataupun diniatkan sebagai doa. Tak apa. Tapi pengamalan yang berlaku tak serupa tu. Bila mari hikrat suka. Sebab apa? Cuti 7 hari 7 malam, 8 hari 8 malam. Kena molek 15 hari 15 malam. Garu pala tu lelaki hak tak kata. Lama berdoa. Jadi kena ajar, kena royak. Malu kita nak royak ustaz tak ke bini kita. Tak ke anak-anak kita. Malu apa? Kena royak. Ni wajib atas suami ni, kena royak. Kalau tak royak dosa. Dan mandi nifas. Mandi nifas pun sama. Bila kosong rahim, kosong rahim daripada anak dan daripada tebuni, tu darah nifas tu akan keluar. Bila kosong lagu tu, susah akan apa nama ni, kering darah nifas dia, baru mandi. Ada orang suami dia suruh mandi, kena mandi dah yang bab apa ni, lepas beranak ni kena mandi. Kalau mandi bersih diri tu tak apa. Kalau mandi mandi wajib ni tidak terangkat lah. Sebab apa? Sebab perkara yang menyebabkan hadas tu berlaku lagi. Maknanya darah nifas tu tubik lagi. Darah nifas ni sesingkat-singkat dia satu lahzah, seketika. Hak ghalibnya 40 hari. Hak paling lama 60 hari. Paling lama. Darah nifas yang keluar bila kosong rahim seorang wanita tu daripada anak dan juga daripada tebuni rahim sok tu. Kosong habis waktu bik belakang dah. Tu baru dipanggil darah nifas. Dan mandi istihadah. Apa dia mandi istihadah ni? Mandi bagi orang perempuan yang kena penyakit istihadah. Apa dia penyakit istihadah? Penyakit keluar darah, bukan haid. Haid ni lain. Haid darah kotor, istihadah darah penyakit. Hak keluar daripada kemaluan orang perempuan. Walaupun keluar darah, bila masuk waktu semayang, wajib dia semayang. Jangan tubik darah, pakai tepek pampers, pakai tok semayang. Suami tanya, "Wanamu joh tak semayang, tubik darah be?" Dah. Ataupun mak tanya anak, "Wana dik tak semayang ni lama ni, tubik darah macam mak. Lama mana dah? 3 bulan dah tak semayang, tak tubik darah macam ni." Mak dulu kat 6 bulan juga tak semayang, tubik darah supemung. Darah istihadah ni kena semayang. Tak semayang berdosa. Cuma dia tubik keluar dia tu dan dimaafkan bagi perempuan tu. Kalau orang laki-laki ni jenis biasa penyakit dedah, kecing tak lawah, maaf pada dia.
gasket go tu dia longgar dah. Getah dia tu. Jadi tubik pada pahit air tu lah. Tak tubik. Deh. Waktu kita sembahyang tubik, maaf. Pada siapa? Pada dia je. Tak maaf pada orang lain. Kalau bersentuhan dengan orang lain, jadi batas sembahyang orang lain. Dah kita pun dah tahu tak ni. Tak kaya ayat kita, kawan ni nyakit cinta lawas ni. Memang nak kesok tepi sikit. Dah kaya ayat lagu tu. Kalau itu ayat tu nak gano. Tapi kalau lah tahu kita bersentuhan dengan dia, jadi tak sah. Jadi bagi orang perempuan yang penyakit istihadah, wajib dia sembahyang juga. Sembahyang lagu mana tubik darah ni? Basuh darah tu. Basuh darah tu. Deh. Ambil air sembahyang. Sembahyang. Deh. Jangan pakai tak sembahyang. Cuma ulama buat penelitian. Masa nak tepek tu, bila tubik darah kita pun tepek. Deh. Tepek sekali. Kalau buang tepek sekali lagi, mutanajis dah. Kita melekatkan sesuatu yang dah bernajis. Tepek sekali lah. Tubik ke tak tubik ke ikut dia lah. Gitu. Deh. Orang perempuan dah kena ajar juga kan ni. Kena royak ke dia. Kalau dia tak tahu. Istihadah deh. Jangan siapa tak sembahyang. Ramai orang perempuan dia tak boleh nak beza darah istihadah, darah penyakit dengan darah haid. Darah haid ni darah yang kotor, yang terkumpul, bau dia busuk. Bau dia busuk. Darah haid ni, darah istihadah ni supaya darah biasa, darah dia comel. Darah haid daripada gelap sampai ke cerah. Tubik gelap. Kemudian makin lama makin cerah, habis. Tu darah haid, sifat darah dia. Darah istihadah ni petulak, darah dia tu skala merah gitu je. Ini darah penyakit. Darah yang terkumpul dalam diri orang perempuan, wanita-wanita. Jadi kena royak juga. Cara mandi tu, basuh tu. Orang laki-laki dibalakan penyakit daimul hadas, dia akan ambil hadas sama, penyakit dedah tu, kecing tak lawas tu. Sebab apa kena penyakit lagu tu? Antaranya kecing belah cacah, antaranya apa nama ni, tahan nak kecing. Lama-lama jadi longgar getah tu. Tubik macam. Ni penyakit yang Allah balakan bagi orang laki-laki. Dan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, wallahu ta'ala alam. Betul situlah. 15 minit setengah jam dah lebih. Minta maaf banyak wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.